Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua penonton-penonton, pengikut-pengikut BBTV pada petang ini. Kita hari ini merupakan 30 September adalah hari terakhir pameran online kartun yang dianjurkan oleh craftora.com selama 1 bulan yang telah yang mempamerkan lebih daripada 100 karya-karya dan juga dikaryakan oleh kartunis-kartunis tempatan seramai 35 kartunis yang tidak asing di negara kita ini. Dan juga hari ini kita berkesempatan untuk berbicara berkenaan dengan industri kartunis bersama-sama dengan pakar-pakar dan juga leader-leader dalam industri kartun tanah air kita. Dan juga kita bersama 2 orang kartunis yang telah dijemput untuk berbicara pada hari ini. Pada hari ini kita ada Encik Zuna, iaitu seorang kartunis dan juga pengasas craftora.com. Beliau juga seorang kartunis di negara kita yang tidak asing lagi, kartunis yang lantang bersuarakan dalam mesej-mesej kartun beliau berkenaan dengan politik negara kita, kerajaan kita dan macam-macam. Tidak asing lagi, iaitu Zuna. Ya. Kita juga ada Haili, Encik Haili, seorang kartunis, juga pengalaman dalam bidang kreatif agensi dan kreatif art, dan sekarang beliau berkecimpung terus juga dalam industri kartunis. Telah menghasilkan banyak kartun-kartun dan juga kartun-kartun mereka, kartun-kartun beliau berada di dalam pameran craftora.com. Bersama mereka adalah Johnny Ong, iaitu Joka, dia panggil nama Joka, nama nickname dia Joka di dalam industri kartunis. Beliau juga seorang kartunis yang tidak asing di tanah air kita, telah menghasilkan banyak kartun-kartun dan juga mesej-mesej yang baik di dalam industri kartun. Dan juga beliau juga salah satu kartunis yang mempamerkan karya-karya beliau di dalam pameran kartun online yang dianjurkan oleh craftora.com di Malaysia ini. Okey, yang tidak asing lagi di tanah air kita, semua orang kenal Profesor Dr. Mulyadi. Beliau merupakan pemenang anugerah akademik negara. Beliau juga pemenang anugerah seni dan kreatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tidak asing lagi, beliau juga mantan profesor sejarah seni dan pengajian kartun di Fakulti Seni Lukis dan juga Seni Reka, Seni Lukis dan beliau juga merupakan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Mara. Beliau juga menerima ijazah kedoktoran PhD dalam kartun study daripada University of Kent, England pada tahun 1997. Juga beliau bersama kita hari ini untuk membincangkan berkenaan dengan industri kartun. Beliau juga merupakan presiden dan pengasas Persatuan Kartun Malaysia pada tahun 1990. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita menjemput panelis-panelis kita pada hari ini. Apa khabar? Cik Zuna, Prof, Haili dan juga Joko. It's a very nice name, Joko. Macam mana boleh dapat Joko tu? Kan Joko. Joka ke Joko? Joka. Okey, Joka. Oh, nama saya Cik Joka, Zuna? nama saya my full name Johnny Ong Chin An. Okey. Akronim dia lah Joka. Oh, okay. Is it Joka? You coming from Melaka or what? Are you born from Melaka? Bukan Macam Socinan. bunyi daripada orang Melaka je. Saya Joka orang speak apa dari sikit Pulau tu? Pinang. Northern. Okey. Kita bersama Encik Zuna, iaitu pengasas kepada pameran kartunis kartun online iaitu craftora.com. Encik Zuna, sebelum kita mengadakan beberapa soalan-soalan dan juga penerangan yang diperlukan oleh daripada Cik Zuna, boleh tak Cik Zuna menerangkan kembali macam mana asal-usul Craftora ni ditubuhkan? Ya, terima kasih Datuk.
Pertama sekali, Kraftora ini adalah satu digital gallery ya, iaitu galeri yang berbentuk digital, dan ia mula dihasilkan tahun lepas. Ini lebih tepatnya sejak kita mengalami masalah pandemik ya. Bila ada COVID, jadi ketika itu ada dengan MCO, dia PKP, orang tidak dapat keluar, tidak dapat melihat pameran-pameran di museum dan sebagainya. Jadi kerana itu salah satu alternatif supaya kegiatan pameran seni, terutama pameran kartun ini dapat diteruskan adalah dengan mencipta satu galeri online, galeri digital. Kerana itu saya beberapa teman kita kata okey supaya dia dapat diteruskan mungkin setahun, 2 tahun, mungkin juga ke depan kita belum tentu ya benda ni, belum tentu bahawa COVID ini akan selesai. Jadi kita gunakan ini dulu dan kita bersama beberapa orang teman kita kata okey kita buat, dan setakat ini kita sudah mengadakan 4 kali pameran ya, termasuk yang sedang berlangsung sekarang. Dan pameran-pameran yang kita lakukan itu semua mempunyai tema. Dia bukan pameran bebas. Kita ada yang tahun lepas kita buat freedom of expression atau hak kebebasan bersuara, dan itu di kalangan kartunis Malaysia. Pada Mei dan Julai tahun ini juga kita ada pameran kartunis ASEAN 2 dengan tajuk hak asasi di negeri sendiri. Dan sekarang ini yang sedang berlangsung dan akan berakhir hari ini adalah pameran kartun oleh kartun tempatan seperti yang sebut tadi, mengenai rasuah sebagai budaya. Okey, kita berbalik kepada Profesor Mulyadi selaku Presiden dan Pengasas Persatuan Kartunis Malaysia. Prof, boleh tak Prof menerangkan sikit kepada penonton kita dan juga rakyat Malaysia berkenaan dengan Persatuan Kartunis Malaysia? Saya rasa persatuan ini hanya dikenali oleh segelintir kumpulan di dalam kartunis saja. Banyak rakyat di luar yang berminat ataupun anak muda yang berminat untuk menjadi kartunis tidak tahu berkenaan dengan kewujudan persatuan ini. Boleh tak Prof bagi sedikit pencerahan berkenaan dengan persatuan ini? Baik, ya. Terima kasih Yang Pagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang yang saya hormati Datuk Sam selaku moderator pada petang ini. Sahabat-sahabat saya kartunis Guna, Aili dan juga Joka ya. Persatuan juga para penonton pada petang ini. Sebenarnya persatuan pekartun ataupun persatuan kartunis Malaysia ini telah ditubuhkan pada tahun 1950. Jadi sewaktu persatuan ini ditubuhkan, ia memang dikenali sebagai Persatuan Kartunis Malaysia, iaitu pekartun. Bila kita daftarkan pada masa itu, saya bersama-sama dengan beberapa kartunis, termasuklah Zuna sendiri. Zuna merupakan setiausaha pada masa itu. Kartunis-kartunis lain seperti Rosen, Mali, Ras, Datuk Lafri dan beberapa yang lain telah berusaha untuk menumbuhkan satu persatuan yang mana kita boleh bertemu, para kartunis boleh bertemu, para kartunis boleh menganjurkan pameran, aktiviti. Jadi persatuan ini dilihat sebagai suatu platform pertumbuhan para kartunis di samping menjaga kebajikan para kartunis pada masa itu. Tapi oleh kerana pada masa itu ahli-ahli jawatan kuasa dalam persatuan ini tidak mempunyai wakil-wakil daripada negeri-negeri yang lain. Jadi akhirnya bila persatuan ini didaftarkan pada tahun 1991, ia dikenali sebagai Persatuan Kartunis Selangor dan Wilayah Persekutuan, iaitu Pekartun. Dan sejak tahun 1950 itu memang banyak aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan bersama-sama kartunis. Begitu juga dengan penglibatan syarikat-syarikat penerbitan pada masa itu seperti Creative Enterprise, Craft, dan kita juga ada program-program bengkel, melukis kartun, forum di Balai Seni Negara dan juga di Universiti Tempatan. Jadi
Itu asasnya di mana kita boleh bertemu dan berhubung. Tapi saya kira oleh kerana banyak kekangan di kalangan kartunis ini yang mungkin bekerja dengan berbagai agensi di samping yang bekerja sendiri, lama-kelamaan saya dapati persatuan ini tidak aktif lagi. Namun begitu ada persatuan-persatuan yang lain yang muncul seperti Komik, Persatuan Penggiat Komik Malaysia, yang mana di sini juga para kartunis pelukis komik bertemu dan tergabung dalam menganjurkan aktiviti. Di samping mereka juga ada aktiviti tahunan seperti anugerah pelukis komik. Selepas itu ada juga Persatuan Animas, Persatuan Animasi Malaysia, yang menggerakkan kegiatan-kegiatan berasaskan animasi. Jadi bagi saya persatuan-persatuan ini sebenarnya amat penting dalam konteks semasa ini, bukan hanya dari segi menjaga kebajikan dan juga profesi kartunis itu sendiri, tapi mungkin menangani hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan kartunis dari sudut profesi mereka dan sudut mungkin kebebasan berkarya mereka, memberi nasihat ataupun menjadi suatu penghubung di antara kartunis pengkarya dengan halayak dan juga dengan pembuat dasar ataupun kerajaan dan badan-badan industri yang lain. Jadi saya melihat ini sangat kritikal dan pada masa ini saya perhatikan peranan ini banyak dimainkan juga dengan oleh usaha-usaha individu yang begitu kental dalam memperjuangkan kartun, termasuklah sahabat kita Kalkin Zunar sendiri menerusi Kelatura.com, kemudian ROSEM, menerusi penubuhan Balai Kartun ROSEM, di mana dia mempunyai jaringan kartunis antarabangsa yang begitu luas. Rumah Kartun dan Komik Malaysia, Saudara Juragan, yang juga mengumpulkan para kartunis, dan saya rasa tidak lama lagi juga Rumah Kartun Kelat akan wujud, akan dibuka. Jadi meskipun ada banyak institusi-institusi seperti ini yang meskipun digerakkan oleh individu, saya kira kewujudan persatuan itu juga amat penting dan kritikal dalam menentukan kelangsungan dan juga masa depan kartunis. Terima kasih Dato' Wang. Okey Prof, saya kembali kepada Cik Haili. Kita masih lagi di dalam apa yang Prof mengatakan berkenaan dengan konsep pengasasnya Persatuan Kartunis Malaysia ni. Saya ada satu soalan kepada Cik Haili, memandangkan beliau merupakan pernah berkecimpung dalam industri agensi dan juga lain-lain, dan juga salah satu kartunis yang agak famous dengan lukisan-lukisan yang baik. Okey, Cik Haili, kita ada Persatuan Kartunis Malaysia, okey? Dan saya difahamkan persatuan ini tidak berapa aktif lagi. Patutkah kita kembalikan persatuan ini supaya dia aktif dan kita ubahkan dia punya direction, instead of kita buat aktiviti untuk kartunis, kita kumpulkan kartunis-kartunis ni, kita bawa mereka ke sekolah-sekolah untuk memupuk semangat dan juga the interest of the student to start get involved or into cartoon industry menggunakan platform persatuan ini. Cik Haili. Okey, minta maaf tu. Tadi terputus saya punya siaran, internet punya problem saya. Okey, saya repeat sekarang okey. Okey. Sorry. Sekarang okey. Sekarang okey dah. Okey, saya repeat. Berkenaan dengan Persatuan Kartunis Malaysia ni, patutkah saya difahamkan persatuan ini tak berapa aktif sekarang, okey? Mungkin kemungkinan tidak mendapat promosi yang bagus daripada rakyat-rakyat di luar tu supaya ia dapat support untuk membangunkan persatuan ini. Tapi memandangkan kita mempunyai nama-nama kartunis yang hebat di tanah air kita. Salah satu adalah Cik Zuna, Joko, awak, Shazira yang sekarang berada di luar negara dan macam-macam lagi. Okay? Lebih pada 35 kartunis kita ada di negara kita. Boleh tak kita menghidupkan kembali persatuan ini dengan mengumpulkan semua kartunis-kartunis ini, tetapi kita membawakan platform ini dan juga kartunis ini pergi ke sekolah-sekolah untuk mengadakan seksi-seksi
section-section untuk mengajar kurikulum kartunis ini, menjadi kartunis ini untuk pelajar-pelajar supaya ia dapat membangunkan the interest of to become cartoonist from the school. Normally it starts from the school. Kan? Apakah pendapat Cik Ali? Okey, terima kasih Datuk. Assalamualaikum semua, Prof. Zuna, Joka. Pendapat saya, apa yang kami buat sekarang ni, itu internet you tak berapa okey tu. Syahli, internet you tak berapa okey tu. Saya teruk sikit sini ya. Internet you tak berapa okey tu. Alamak. Okey. Ni okey sikit. Okey. Dah okey ah? Okey, should be okey. Okey Datuk. Okey, saya apa yang kami buat selama ini pun saya rasa itu adalah salah satu menyuruh untuk kita mempelopor salah satu untuk kepada kanak-kanak. Dalam pameran ni pun kami ada menjemput macam kartunis-kartunis muda seperti Ain, Iris, dan seorang anak-anak muda yang ni lah. So dan saya dan Zuna ada juga untuk menghasilkan satu pameran atau di setiap negeri untuk ke peringkat sekolah-sekolah untuk membimbing pelajar kepada jurusan kartun ni lah, untuk mengajar atau ada bengkel sebagainya ke sekolah-sekolah. Tapi benda tu belum terlaksana lagi. Ni Zuna untuk kita start benda ni. Okey, kita tunggu Zuna untuk start Back to Zuna. Ya. Everything about industry perancangan back to Zuna. Perancangan dah ada. Okey, Joka, how do you start to become a cartoonist? Okay. This is my personal passion lah. Masa kecil suka lukis kartun kan. Tapi because masa dulu tak banyak platform untuk mempamerkan kartun saya. So mungkin macam mainstream paper, dulu adalah gila-gila, nanti kita kan bincang kan, Geli Hati and all this. But now the advance of the social media, so I can promote banyaklah kartun. Ini one of the platform that really encouraged me lah. So this is one thing I like about social media lah. Even though you don't get payment or anything, but more to personal satisfaction, and you can voice out your whatever expression and ideas. So dari dulu lah, because I work in advertising, so it's related to cartoon art. Ya, dulu saya kerja advertising, sekarang I buat freelance advertising. Okey, kita kembali kepada Cik Zuna. Bila saya bertanya soalan-soalan yang saya akan bertanya sekarang ni kepada Cik Zuna, tiga-tiga panel, your microphone, your audio is open up for among yourself to participate in what Zuna is going to explain. So contoh kata Cik Zuna explain tentang soalan ni, dan you ada nak buat tambahan ke apa, it's open floor. Okay? So Cik Zuna, soalan pertama yang kita ada pada hari ini, tahun 80-an industri kartun di negara kita berkembang pesat. Disebabkan kelahiran majalah-majalah kartun seperti Gila-Gila dan Geli Hati dan lain-lain. Saya tak silap saya itu tahun 80-an ke early 90s, kalau tak silap saya. Secara keseluruhan, pada waktu tersebut industri kartun was famous. Sebab buku-buku gila-gila ni, Geli Hati ni dibeli oleh
semua bidang masyarakat daripada kanak-kanak hingga orang dewasa. Jadi secara keseluruhan, apakah industri melukis kartun ini sekarang ni semakin maju atau semakin mundur? Cik Zuna. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali yang kita harus tahu ya, perkataan bila kita cakap soal industri itu menunjukkan adalah termasuk commercial part of it. Jadi kalau kita lihat dulu, memang saya akui dalam pembunuhan itu ramai sekali kartunis-kartunis yang menjadikan kartun sebagai profession. Jadi industri itu berkembang kerana ramai sekali yang mengambil menjadikan kartun sebagai profession. Tetapi apabila waktu berlalu dan majalah-majalah yang kita sebutkan tadi itu gagal diteruskan sekarang dengan impak yang dulu. Dia tidak lagi sehebat dulu, masih ada tapi tidak sehebat dulu kerana salah satu sebab adalah pertukarannya mindset remaja. Jadi ketika dulu ni remajanya berfikirannya berbeza, tetapi sekarang remaja-remaja sudah sangat kritikal, iaitu pembaca-pembaca kartun. Jadi akhirnya majalah-majalah ini tidak begitu bagus jualannya. Apabila dia tidak begitu bagus, dia tidak lagi dapat menyediakan ruang untuk kartunis-kartunis berkarya secara sepenuh masa. Jadi dari sudut itu kita memang menurun. Kalau kita lihat dari sudut itu, memang merosot. Tetapi sekarang ini lahir satu generasi baru, iaitu kartunis-kartunis yang menggunakan teknologi baru. Teknologi baru dan pergi kepada teknologi seperti game, membina game dan membuat kartun-kartun animation, short animation. So itu memang maju. Cuma kalau kita lihat sekarang perbezaan daripada dulu sampai sekarang, kerana dulu, kenapa saya kata dulu itu lebih maju daripada sekarang? Karena dulu dia menghasilkan trendsetter. Gila-gila, gila hati, ada dulu majalah Ujang, majalah Apu, dia adalah satu trendsetter. Dia trend, dia mewujudkan satu trend, orang berkartun, lawak-lawak ketika itu jadi bualan orang ramai dan orang tertunggu-tunggu gitu. Tapi bila sekarang ni ia tidak jadi trend kerana walaupun dia banyak tapi dia bercambah, dia tidak self-centered. Jadi orang tidak macam dulu, kalau dulu orang tengok kartun aja orang boleh tahu ini kartunnya siapa. Tanpa melihat nama. Orang boleh tahu kerana itu yang ada trendsetter. Dan mereka kartunis-kartunis pada yang melukis menyumbang gila-gila dan sebagainya, mereka trendsetter. Sekarang walaupun dia banyaklah bentuk komersial, tetapi dia kurang dari segi trendsetting. Artinya kalau kita lihat kartun sekarang, kartun yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia, tanpa melihat nama dan dari mana mereka datang, kita belum tentu itu dari negara mana ya. Kita tidak tahu. Jadi dia tidak ada, kurang identiti dan juga bukan tidak menghasilkan satu seperti kita kata institusi ya. Jadi macam gila dulu dia institusi, dia jadikan institusi. Tapi sekarang itu kemerosotannya ada up and down dari segi kualiti, dari segi trend settingnya memang menurun, tetapi dari segi teknologinya meningkat. Jadi penggunaan teknologi. Ini saya rasa ada baik buruknya lah kalau kita bincangkan itu ya. Baik buruknya seperti saya sebut tadi, kita kurang kehilangan budaya dan juga identiti. Walaupun orang-orang muda sekarang lebih senang berkarya kerana mereka ada software yang menjamin pulangan yang bagus ya. So saya melihatnya dari sudut itu. Prof, apakah pandangan Prof tentang perkara ini? Ya, baik. Terima kasih Datuk. Saya suka melihat keadaan ini bersandarkan kepada ekosistem ataupun faktor-faktor persekitaran sebenarnya yang telah mempengaruhi industri kartun itu sendiri. Ya. Misalnya dalam tahun 1980-an itu sebenarnya faktor-faktor
sosio budaya, faktor-faktor pendidikan dan budaya membaca contohnya, telah banyak memberikan galakan kepada majunya industri kartun berasaskan pada media cetak seperti majalah Gila-Gila, Kendi Hati, Mak Cermin, Batu Api dan yang lain-lain sekali. Dan kita pun perlu faham bahawa pada tahun 80-an itu sebenarnya masyarakat, halayak, audiens tidak ada banyak pilihan dari segi bahan hiburan. Itu cuma ada televisyen dan juga wayang gambar, tidak seperti sekarang di mana mereka punya banyak pilihan. Jadi sebab itu juga saya kira faktor yang telah menyokong ataupun mengembangkan dengan pesat sekali industri kartun berasaskan percetakan itu adalah kerana faktor-faktor persekitaran, ekosistem pada masa itu. Dan pada masa itu juga saya kira banyak syarikat-syarikat penerbitan yang masih berasaskan kepada media cetak ini menyokong penghasilan karya-karya kartun sedemikian. Kita ada Creative Enterprise, Parancraft, even Utusan pun menghasilkan majalah seperti Mangga. Jadi memang keadaan masa itu amat sesuai dengan media cetak pada masa itu. Jadi seperti apa juga yang Gunar sebutkan tadi, saya rasa keadaan ekosistem sekarang sudah berbeza bagi dunia kartun. Kita sudah ada teknologi digital dan kebanyakan kartunis ini berkarya menerusi media baru. Bila kita sebut media baru ini apa saja yang berasaskan digital dan juga internet. Kartunis berkarya dalam IG, dalam Facebook. Komik pun boleh dibaca secara dalam talian. Bila komik pun ada, komik Malaysia, komik pelbagai jenis. Saya kata-kata Guna dan juga rakan-rakan yang lain pun kita baca melalui internet atas talian. Jadi ekosistem sekarang berbeza. Kalau kita katakan bahawa industri itu maju, ya dia terus maju. Tapi maju dalam konteks dan pendekatan yang berbeza. Kalau dalam tahun 80-an majunya dalam konteks pendekatan media konvensional dan media cetak. Tapi sekarang ini majunya dalam konteks media baru dan juga media digital. Dan kita perlu faham bahawa para kartunis hari ini sebenarnya berkarya untuk audiens yang jauh berbeza. Kehendak audiens yang berbeza daripada tahun 80-an. Kerana pada tahun 80-an itu adalah satu bentuk kartun semacam satu bentuk komunikasi one way. Kita beli majalah gila-gila, kita baca, kita ketahui contohnya. Tapi sekarang ini kartun sebenarnya adalah satu bentuk seni yang bersifat responsif. Bila pelukis menghasilkan kartun, dalam masa itu juga pembaca akan memberikan respons. Jadi ekosistem, kehendak dan juga audiens itu sudah jauh berbeza daripada apa yang berlaku pada tahun 80-an. Tapi kita pun perlu ingat bahawa profesion kartunis ini bukan hanya profesion kartunis sebagai kartunis yang menghasilkan kartun-kartun berbentuk jenaka string. Tapi kita ada kartunis editorial, kartunis sosiopolitik, kita ada animator yang menghasilkan karya-karya kartun berasaskan animasi dan juga illustrator, caricaturist. Jadi skop dan bidang profesi kartunis itu sudah banyak berubah daripada tahun 80-an. Jadi kita boleh melihat ini sebagai satu kemajuan. Mungkin dari sudut penerbitan media cetak itu mungkin kita lihat ada kemunduran kerana sudah begitu kurang majalah-majalah yang dihasilkan. Sekarang ini cuma ada majalah gila-gila yang masih terasa dalam bentuk cetak dan juga majalah sempoi yang secara berkala terbitnya. Dan kebanyakan majalah ini pun sebenarnya boleh dibaca dalam talian. Jadi saya kira ekosistem, suasana, kehendak audiens yang berbeza itu telah melahirkan bentuk dan budaya kartun dan kartunis yang berbeza daripada tahun 80-an. Datuk. Terima kasih Prof. Joka, apakah you punya view tentang perkara ini? Okay, saya agree dengan Prof pasal ekosistem sekarang sudah lain, because the advance of social media.
So then one of the thing I notice is macam isu macam berita semasa berubah dengan pantas, ya. So kebanyakan kartunis or production house kena mencepatkan. Ya, kalau you buat printing, sometimes isu tu dah lapuk kan. After 1 week you print majalah ke apa kan. Kalau dalam social media digital memang cepat. You straight away you upload, dah on. So this is one of the reason lah. Then di persaingan dari komik, ya, komik artis, komik asing, ya, macam komik Jepun, manga, anime ni easy access untuk orang muda. So banyak influenced by the younger cartoonists also, yeah. So this is one of the reason I look at it, yeah. Okey, Cik Haili, Cik Haili, kita dah dengar penjelasan daripada Cik Zuna, kita dengar penjelasan daripada Prof dan juga Joka, yang mana zaman sekarang industri kartunis telah advance melalui teknologi, tetapi digital. Tapi commercialization dia tu melalui digitalization tu, kita belum dapat lagi nampak dia punya result. Macam manakah cara-cara Cik Haili untuk kita commercializekan kartun-kartun atau karya-karya yang dihasilkan oleh kartunis-kartunis di dalam teknologi digital ni? Macam kalau dulu orang boleh pergi ke kedai bookstore beli gila-gila. Sekarang macam Zuna cakap, Prof cakap, Joka cakap, teknologi digital, kan? Everything at your fingertip. So kalau kita upload karya-karya yang dilakukan yang dibuat oleh kartunis tanpa commercial value, bermakna buat buku secara digital tetapi orang boleh tengok free. So commercially it's not viable because kartunis perlukan sumber keuangan untuk menghasilkan karya-karya seterusnya. Jadi apakah cadangan atau pandangan Cik Haili, macam mana kartunis-kartunis ni boleh gunakan digital platform ni untuk menghasilkan pendapatan melalui karya-karya mereka? Okey, Dato'. Saya nampak ada dua perkara sini kalau nak cerita pasal komersial. Rasa kalau kartun yang berupa digital ni untuk menjana pendapatan secara untuk dikomersialkan, rasa benda tu dah sekarang ni memang dah trend lah kot. Pasal advertising agency pun dia dah menggunakan kartun berupa digital. Tu kalau nak cerita untuk komersial lah. Kalau untuk satira yang berbentuk karya ni, saya rasa dia tengok penyampaian macam mana yang kita nak sampaikan melalui kartun tersebut. Kalau macam saya merujuk kepada saudara Zuna sendiri, even dia tak menjual buku pun memang dia pun boleh menghasilkan pendapatan dengan melalui digital book atau digital kartun yang dijual. Saya rasa benda tu pun boleh membantu juga untuk menjana pendapatan kepada ni, sekiranya tak ada dah komik-komik yang seperti tahun 80-an dulu. Okey, satu penjelasan yang baik daripada panel-panel kita. Saya juga nak share pada panel-panel kita, apabila kita mengambil inisiatif untuk mempromosikan pameran Kraftora ni selama sebulan, BBTV mengambil inisiatif ni, kita juga telah menyediakan platform sekiranya pihak Kraftora dan semua kartunis-kartunis yang menghasilkan buku-buku kartun dan mereka ingin komersialkan buku-buku kartun melalui digitalization, mereka boleh menggunakan platform kita kerana penonton boleh download buku-buku tersebut dan dia kena bayar, dia kena subscribe. So ini salah satu platform yang kita sediakan khas untuk membantu kartunis-kartunis di negara kita. Okey.
Kalau ada sesiapa yang berminat, bolehlah menghubungi kita dan kita boleh bantu. Okey. Soalan seterusnya, saya ada 2 soalan daripada penonton. Satu untuk Zuna, satu untuk Hailey. Tetapi soalan ni kemudian. Seterusnya, soal-soal kartunis muda sekarang kurang melukis kartun yang mempunyai mesej atau kritikan sosial seperti rasuah. Kenapa? Zuna, please explain. Ya, terima kasih. Pertama sekali yang saya sebutkan tadi juga bahawa sebelum kita menjawab soalan ini, kita harus tahu latar belakangnya bahawa sekarang ini kartunis kebanyakannya sudah terlalu digitalized, dia terikut-ikut trend digital. Dan sebab yang penting juga adalah seperti kerana itu ia menunjukkan satu fenomena yang baru. Saya 2-3 hari lepas saya menyertai World Cartoonist Forum yang berasas di Paris bersama dengan kartunis seluruh dunia secara online, juga mengemukakan soalan ini bahawa kartunis kebanyakan yang menyertai ahli-ahli panel termasuk saya dalam forum itu adalah kartunis editorial, kartunis yang membawa isu-isu semasa, kartunis yang membawa isu-isu sosial ekonomi di dalam karya-karya mereka. Dan ini fenomena seluruh dunia sekarang orang sudah bimbang kerana yang muda-mudanya tak begitu lagi. Yang muda-muda kartunis muda sudah pergi ke arah yang lain. Dan kita tercari-cari jawapannya. Dan bagi saya ini kerana apa? Kerana untuk mendapatkan pendapatan sekarang ini, kartunis muda harus teroka teknologi dan menjadi terlalu komersial. Menjadi terlalu komersial artinya sudah disebut tadi, kalau iklan menggunakan syarikat advertising menggunakan karya anda sebagai kartunis, anda tidak boleh melukis apa yang anda suka ya. Anda terpaksa melukis apa yang klien suka. Dan kadang-kadang nama tidak boleh disiarkan. Begitu juga kalau kita sedar bahawa sebenarnya ramai kartunis di Malaysia ini yang muda, yang mahir dalam animation, terlibat dalam produksi Hollywood seperti filem Disney, Pixar dan sebagainya. Tetapi mereka tidak dikenali kerana mereka tidak dibenarkan untuk meletakkan nama. So kredit itu tidak ada. Jadi ini menyebabkan mereka harus fikir ini. Yang mendatangkan uang ulangan bila bekerja untuk produksi di Hollywood, ulangannya banyak. Tetapi nama tidak ada. Dan kamu tidak boleh menyatakan mesej di situ. Jadi saya rasa salah satu sebabnya kerana terbahaginya dua ini. Seperti contohnya sekarang kalau orang nak menggunakan mesej itu, di mana? Di manakah platform mereka? Tidak ada satu penyediaan platform yang diberi pada kartunis muda. So sama ada orang yang membuat mesej ini, ada dua perkara yang dihadapi. Pertama sekali, agak sukar mencari orang yang nak mendanai. Syarikat-syarikat pun takut. Dan yang kedua, risiko tangkapan, risiko siasatan polis itu ada. Jadi orang muda tengok itu dan dia tengok juga kenapa tidak kalau buat yang lain, elakkan daripada isu, senang dapat duit. Jadi mereka mengelakkan daripada untuk membanyakkan itu, tidak ada galakan di Malaysia. Di negara lain sebenarnya tidak seperti di Malaysia. Yang kekurangannya saya tengok banyakkan di Malaysia. Di Indonesia memang ketika saya mula Museum Kartun Indonesia di Bali, ada 11,000 collection artwork. Dan dia ada satu sudut pamer museum itu adalah hasil karya kartunis berumur 18 tahun. Tapi kartun politik. Dan kartun-kartun ini, kartunis ini kalau bagus akan diambil oleh akhbar-akhbar seperti Tempo, Kompas dan sebagainya. Jadi ada ruang. Di sini kita agak tidak ada orang yang akan memberi galakan. Jadi saya rasa itu menyebabkan kartunis muda ni, contohnya melihat apa yang berlaku pada saya, Fahmi Reza dan kawan-kawan.
mereka kata lebih baik jangan ikut, kenapa tidak kita buat sesuatu yang lain. Dan sekarang ini ada banyak, selain daripada saya sebut tadi, juga banyak juga digital platform yang dia boleh dapat secara global. Contohnya kalau menghasilkan satu-satu, saya jumpa artis muda sangat. Seorang muda saya tak kenal dia, tapi dia kata she can make money a lot. Dengan ada satu community all over the world yang dia orang lukis, kadang-kadang lukis potret sama sendiri dan boleh dijual. Di seluruh dunia, community besar, ada orang offer. Ada orang yang bukan artis pun ada dalam tu, dia kata, can you draw me? Okay, I bayar you satu drawing 50 USD. Sudah cukup, sudah bagus. Ya, 50 USD satu muka aja lukis, dan 50 USD tu bagi mereka kecil, bagi kita besar. Jadi ini contoh-contohnya yang menyebabkan orang kata, okay, you boleh dapat pendapatan, yes. Tapi I tak kenal you. Tak kenal you siapa, dan I tak kenal identiti kartun you. Apa yang you bawa dalam kartun you, I tak tahu. Jadi di sini ada pergeseran. Dan saya tak salahkan kartunis muda. Saya turut menyalahkan badan-badan, institusi dalam bentuk apa, swasta, kerajaan dan sebagainya tidak menyediakan ruang ini. Prof, apakah pandangan Prof tentang benda ni? Persoalan ni. Ya, terima kasih Datuk. Banyak juga yang dah disebut oleh Zuna tadi. Saya suka melihat isu ini berdasarkan kepada jenis-jenis kartunis yang saya suka kelompokkan. Yang pertama sekali adalah kartunis editorial ataupun kartunis sosial politik. Kartunis editorial ni biasanya memanglah akan melukis karya-karya yang berkisar kepada isu-isu sosial politik semasa, termasuklah isu-isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa macam Zuna dan ramai kartunis dalam pameran Kraftora ini. Dan sebab itu mereka ini juga dilihat sebagai seniman, sebagai artis, di samping dianggap sebagai professional observer, pemerhati profesional, atau kalau dalam istilah media masa dulu juga dikenali sebagai visual journalist, jurnalis visual. Mereka melihat suatu isu, mereka merakamkan, mereka mencetuskan awareness, kesedaran di kalangan khalayak pembaca tentang isu-isu yang berkisar di dalam masyarakat setempat ataupun masyarakat global. Dan memanglah dahulu saya kira banyak syarikat penerbitan yang menaungi karya-karya kartun editorial seperti ini, seperti yang Zuna sebut. Kalau dulu kita buka Straits Times pun, berita harian, ada kartun-kartun editorial ini. Jadi sebab itulah budaya kartun editorial yang mengupas isu-isu semasa itu banyak, tetapi saya kira sekarang ini semakin berkurangan, dan kebanyakan kartunis editorial dan politik pun bergerak secara independen. Dan yang kedua adalah kartunis lerang ataupun street kartunis. Mereka ni berkarya berdasarkan naratif ataupun skrip yang tertentu. Jadi sebab itulah karya-karya mereka itu selalunya mungkin sahaja cuba menjawab kepada kehendak-kehendak pembaca. Mungkin sahaja cerita-cerita yang bersifat jenaka itu yang menarik perhatian khalayak, maka itulah yang dihasilkan oleh mereka. Dan yang ketiga adalah golongan animator. Animator ni adalah kartunis juga seperti Zunar sebut. Mereka banyak wang mungkin, mereka terkenal, tetapi mereka tidak ada suatu identiti mungkin yang sama, boleh kita samakan seperti kartunis-kartunis editorial yang kita anggap sebagai seniman visual itu. Mereka juga berkarya terikat kepada naratif, skrip yang tertentu. Dan akhirnya adalah ilustrator dan karikaturis yang juga menghasilkan sesuatu berdasarkan teks yang tertentu, dan mereka juga bukan hanya terlibat dengan penghasilan begitu, kadang-kadang karikaturis pun juga menghasilkan karya-karya yang berunsurkan sosiopolitik, kritikan dan sebagainya. Dan saya tertarik juga apa yang Zuna sebutkan tadi. Memanglah dalam konteks masyarakat di tanah air kita, mungkin isu-isu kritikan sosial dan rasuah ini seringkali disifatkan sebagai isu-isu yang sangat sensitif. Dan oleh kerana di tanah air kita ini penghasilan karya-karya sebegitu selalu sekali dikaitkan ataupun tertaluk dengan pelbagai perundangan berkaitan mesin cetak, akta mesin cetak dan sebagainya. Kemudian mungkin
risiko-risiko yang berkaitan dengan perundangan, dan saya kira ini juga telah menyebabkan kecenderungan untuk menghasilkan karya-karya sedemikian semakin berkurangan. Dan akhir sekali lah tadi sebut apa yang Zina sebutkan ialah faktor pengkomersialan itu. Kalau kita berkarya karya-karya yang bersifat sedemikian, adakah kita boleh menjana keuntungan? Sebab saya kira sekarang golongan kartunis pun berada dalam suasana yang begitu mencabar. Apakah mereka nak menghasilkan karya yang mungkin memperjuangkan moral, tetapi pada masa yang sama mereka tidak punya wang untuk menjana membina kehidupan mereka. Jadi itu semua adalah persoalan-persoalan yang selalu saya fikir mendepani kartunis. Tapi sebenarnya Datuk sebenarnya bukanlah bila kita kartunis lerang ataupun strip kartun tu kita tak boleh buat kartun-kartun yang bersifat kritikan seperti rasuah ini. Sebenarnya ada banyak pendekatan sama ada kita mengambil pendekatan yang bersifat langsung ataupun direct, pendekatan yang bersifat kiasan yang indirect, ataupun kita menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat simbolik. Saya ambil contoh misalnya ini karya klasik oleh Rejab Hat. Ni nampak tu Perwira Pak Gila. Ini adalah satu karya yang klasik, karya yang lucu, jenaka, tapi sebenarnya penuh sindiran kerana falsafah Perwira Pak Gila ni ialah kalau ada wang semua boleh jadi. Jadi itu secara sendirinya kalau kita baca cerita ni, it's about rasuah sebenarnya. Macam mana bila diberi upah Perwira Pak Gila ni boleh masuk ke kawasan larangan istana dan dapat memikat puteri raja dan akhirnya menjadi menantu raja. Jadi kalau ada wang semua boleh jadi. Jadi karya klasik seperti ini sebenarnya boleh menggarap kritikan sosial seperti kesan rasuah dan sebagainya dalam karya-karya kartun. Jadi mungkin para kartunis perlu membuat lebih banyak penyelidikan tentang karya-karya yang dihasilkan oleh kartunis-kartunis signifikan kita. Malahan kita tengok banyak karya-karya Zunar pun mengenai rasuah. Karya Gayur pun dalam dia punya IG pun kita tengok banyak kartun-kartun yang menentang rasuah. Karya-karya Lat dahulu pun dalam Straits Times banyak mengupas isu-isu rasuah, tetapi dalam persembahan yang mungkin lebih simbolik. Jadi itu terpulang pada kartunis, pendekatan yang bagaimanakah yang harus mereka ambil untuk menterjemahkan kritikan sosial seperti ini. Terima kasih Datuk. Joka, apa you punya pendapat? Okey, pendapat saya, orang muda dia tidak suka membaca sangat. So pemikiran kritis, critical thinking less. So they are more consumer than creator lah. And also one of the thing I nak cakap kat sini is when I do cartoon for Kraftora, I buat pendidikan selidik, I do a survey. Example, I have one is macam corruption, rasuah for pembelian ambulans. So when I do my survey, for example, they purchase an ambulance for the ambulance cost around 200,000, but when the purchaser beli dia jadi 600,000. So this is very what you call obvious element of rasuah, corruption, but not many people dare to expose it, because when all this government purchase or government related purchase, they are all covered with a lot of all this akta where you cannot review. So you become a whistleblower, your risk is very high. So not many people dare to do this type of thing. So that's why to do a
be a social political cartoonist is very difficult because you face the risk, yeah, high risk. So not many young people, anak muda dia tak berapa suka go into this area because too heavy topic and the risk very high. And also all this persecution, macam Abang Zuna dia kena tangkap, Fahmi Reza, we become more aggressive, then you get prosecuted and dia akan wawakan, make it like really big thing, you cannot expose this kind of thing. So a lot of parents also don't encourage their young what you call children to be involved in all this political cartoon. So they all go on the safe subject, less less heavy punya topik lah. So become a lot of them, they of course there are some good one, but not many in Malaysia because of this what you call issue of persecution and all this. So this is one of the thing. It's difficult because all this corruption or issue, this heavy issue a lot are related to the government. So unless you get a very good government who responsive to creative artists and all, then the law will change. Then you can get a bit more better freedom of expression. This is what my take lah. Okey, kita kembali kepada Cik Haili. Persoalan dia, saya amat tertarik dengan satu ayat animation atau animator. Sebagai seorang kreatif, bilakah kartunis-kartunis kita ni nak adopt kartun-kartun mereka atau komik-komik mereka kepada animation story atau platform? Adakah dah boleh bermula untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan yang lebih baik dengan menggunakan atau mentransformkan kartun-kartun, buku-buku kartun seperti contoh, kita ambil contoh Caca Marba. Sekarang dalam buku, kita convert dia sebagai animation, sebagai kartun macam Disneyland kan, seperti mana Prof cakap kan. Adakah dah tiba masanya untuk kartunis dibuat seperti itu ataupun masih belum lagi? Cik Haili. Okey, kalau kita kalau kita tengok apa yang dah dia memang kalau kita tengok macam Zuna dah menuju ke arah itu. Dan tak silap saya gila-gila pun rasanya dah pernah buat online digital gila-gila. So untuk yang lain kartunis atau sesiapa saja untuk menghasilkan karya dalam bentuk digital, saya rasa dalam zaman sekarang ni memang zaman digital ni memang kita perlu kat dah tu lah tu. Lagi pula zaman-zaman COVID ni kita tak boleh pergerakan kita terbatas. Saya rasa digital ada satu medium yang terbaik untuk kita menjual karya-karya kita. So you setujulah kartunis-kartunis kita harus mengubah sikap pemikiran mereka daripada normal karya punya tradition method, dia tukar kepada animation digital. Ya, kalau kita tengok since kalau kita untuk menghasilkan komik yang macam dahulu 80-an, 90-an pun rasa sambutan pun dah tak berapa nak ni. So saya rasa memang kita perlu transform diri kita ke arah tu lah. Okey, ke arah digital punya platform. Ya. Okey Cik Zuna, soalan seterusnya Cik Zuna dan juga panelis-panelis lain. Kenapa kartunis-kartunis muda lebih banyak terpengaruh dengan kartun-kartun luar negara? Compare seperti di Jepun dan Korea dan macam-macam. Kenapa mereka menjurus terpengaruh sangat kepada kartun-kartun atau buku-buku yang dihasilkan daripada negara luar, memandangkan negara kita pun
tahap karya-karya tu sama level dengan di Jepun dan di Korea dan mana-mana? Ya, ini berbalik sekali lagi soal teknologi dan juga globalization. Artinya sekarang ini isunya kartunis-kartunis muda ni kebanyakan ya kartunis muda yang seperti mana saya ketika muda je dulu. Sekarang pun masih muda tapi ketika lebih muda dulu kan. Kita memang terikut-ikut, memang terpengaruh dan mencari bahan rujukan untuk kita menghasilkan karya. Dan faktor pertama di sini adalah faktor teknologi. Untuk orang muda sekarang ini adalah kalau mereka ingin mencari, mereka ingin search, sebenarnya yang aktif sebenarnya di dunia pun juga sekarang ini manga. Kalau kita lihat di mana-mana ya. Jadi saya rasa mereka manga ini adalah pertama kalau kita lihat dia bukan satu industri, dia juga adalah global marketing. Jadi dia di mana-mana pun, di mana di Jepun, kalau kita pergi di luar Jepun ya, di Amerika, di Sweden, dan saya ke Malmo di Sweden ya, ada satu yang mereka katakan satu-satunya institut komik dan kartun di Europe, iaitu ada di Malmo, dan dia satu bangunan tingkat 4 dan memang ada full time pelajar-pelajar di situ. Dan saya dapati kebanyakannya itu membuat lukisan-lukisan bercorak manga. Oleh itu di Spanyol ya. Okey, ini kerana pengaruh-pengaruh yang ada dan seperti saya sebut tadi adalah satu pemasaran. Di Malaysia kartunis kurang tidak tahu pemasaran. Memang ini termasuk saya, bukan saya kata online, kita memang menghasilkan banyak produk tapi kita tidak tahu pemasaran. Jadi itu yang pertama ya. Jadi orang yang biasanya mempengaruhi pemikiran dunia ni orang yang pandai memarketkan produk yang pertama. Yang kedua dari segi kandungan, konten ini kita harus faham bahawa orang-orang muda ini sekarang mereka mahu sesuatu produk kreatif, produk yang kreatif dan kritikal. Ini dua keyword ni. Dia mesti kreatif dan mesti kritikal, iaitu mencabar minda. Dia tidak lagi mahu dengar kartun-kartun yang mereka rasa bahawa sekarang wujud istilah ni lawak bodoh. Dia tengok jadi dia kata dia lawak bodoh, dia tak mencabar minda langsung. So kerana tu mereka tertarik dengan Jepun, karya-karya di Jepun, Hong Kong dan sebagainya. Mereka kreatif. Orang-orang yang menghasilkan kartun dan komik di luar di Jepun ya, terutamanya mereka ni psikologis. Mereka orang yang tahu psikologi. Mereka baca dulu psikologi remaja ni, dia nak apa. Kalau kita tengok Transformer daripada kartun, sebuah kartun Transformer sekarang jadi movie. Transform itu berasal daripada satu, apabila pelukisnya menengok orang beli toys, budak-budak bila dia dapat satu toys, dia hanya bertahan beberapa jam, dia boring. Di mana-mana pun juga. Tapi dia kata bagaimana kalau ini boleh ditukar-tukarkan. Jadi mereka rasa itu sangat kritikal. Jadi ini satu contoh-contohnya bagaimana kelemahan menyebabkan kita gagal menghasilkan satu produk, satu juga marketing yang bagus untuk produk-produk kita, yang menyebabkan orang-orang muda ini tertarik kepada produk-produk di luar negara. Dan ada satu lagi faktor yang juga penting, bahawa kita ini penghasilan karakter kita terlalu black and white. Artinya kalau yang baik itu baik betul. Kita tengok yang baik itu malaikat. Jadi hero-hero yang cuba seorang budak, ya. Biar kita tengok kan budak-budak baik yang encik yang apa semua ni, dan yang jahat lah. Kejap. Prof, saya tertarik bila Azuna cakap yang baik tu malaikat. Tapi 1-2 hari ni dia tak keluarkan dia punya karya berkenaan dengan Ahmad Mazlan. Dia dah jadi baik dah. Ya, jadi baik sekejap. Jadi orang muda tidak suka karakter macam ni. Dia tidak lagi suka karakter-karakter yang perfect, yang sempurna, baik, budi bahasa. Kerana itu bukan realiti. Yes.
kita lihat filem-filem, kalau kita lihat, saya bagi satu contoh ya, filem di Malaysia kalau pasal polis itu baik betul karakternya, tak terima rasuah ya, cakap lembut-lembut dengan orang. Jadi kita kata dan juga terlalu baguslah di rumah. Jadi kita rasa bahawa ia bukan satu realiti. Jadi remaja sekarang tidak mau lagi lihat sesuatu yang bukan realiti. Dia nak lihat sesuatu yang nakal. You baik tetapi dia kena ada kenakalannya. Jadi kita di sini saya tengok karya-karya kita gagal itu. Kita akan pisahkan black and white. Kalau yang hero tu memang bagus betul lah. Yang jahat tu memang jahat betul lah. Jahat dengan baju belangnya. Jahat itu lah kan. Jadi karena untuk menghasilkan karakter-karakter grey ini, yang kita menyebabkan kita seseorang pengkarya itu harus betul-betul membuat homework dan juga memahami psikologi. Karena itu di sini kegagalan kita. Zuna, jadi kalau jahat senang lah. Kartunis ya? ni Zuna, yang Cik Zuna cakapkan, diorang ni kena berani macam Cik Zuna. Tak semua kartunis ni berani macam Cik Zuna. Saya jadi yang dikatakan berani ini adalah kerana yang menjadi, saya pun bukan berani, tetapi saya banyak membaca. Ya. Bila saya baca, saya tahu apa yang saya lakukan, itu paling penting. Jadi itu juga satu kerja yang susah ya, kadang-kadang kalau saya percaya kalau kartunis itu memahami subjek dengan betul dalam apa pun juga dan mereka bacanya dengan mendalam, mereka akan jadi berani. Ya. Okey, Prof, apa dia pandangan you, Prof? Ya, baik. Datuk, terima kasih Datuk. Saya suka melihat isu ini dari sudut sejarah seni kartun di Malaysia ini. Sebenarnya sejarah kartun di Malaysia ini memang daripada asalnya kita melihat kita banyak meminjam style kartun-kartun global. Contohnya sebelum merdeka lagi kita lihat kita banyak dipengaruhi oleh kartun-kartun British, kartun-kartun Inggeris. Misalnya akhbar Berita Harian itu sendiri. Dalam akhbar Berita Harian, kartunis Raja Hamzah sebenarnya telah diminta untuk melukis satu siri kartun yang disebut Keluarga Mak Jambul. Sebenarnya cerita Keluarga Mak Jambul ini adalah adaptasi daripada kartun The Gambles yang terbit di dalam akhbar Daily Mirror di Britain oleh kartunis Barry Appleby. So, jadi bila nak diterbitkan dalam surat khabar Berita Harian, Pak Samad Ismail telah menyebut kepada Raja Hamzah bahawa kartun The Gambles ni terlalu Inggeris, lawaknya terlalu Inggeris, maka ia harus dimelayukan. Jadi dari situ kita melihat bagaimana sejak sebelum merdeka lagi, sebenarnya kartunis-kartunis kita banyak merujuk kepada kartun-kartun global. Jadi ini adalah satu fenomena yang disebut sebagai transnationalism, di mana satu gaya global itu merentasi seluruh dunia. Dan apabila kita sampai kepada tahun 70-an, 80-an, kita melihat majalah Mad mempengaruhi pula penghasilan karya-karya kartun kita hinggalah wujudnya majalah Gila-Gila itu sendiri. Gila-Gila itu sendiri memang berdasarkan Mad, dan ini bukanlah satu rahsia. Dan saya pernah hadir dalam satu forum, mempublisikan forum bersama dengan pengasas Gila-Gila seperti Nisar, Jabatai, Azman dan juga Zainal Abang Husin. Mereka menyebut memang mereka membedah Gila-Gila itu, membedah Mad itu dan memahami bagaimanakah Mad ini boleh dilokaliskan. Jadi tidak hairanlah kalau kita lihat waktu ini kartunis-kartunis muda kita pun banyak sekali terpengaruh dengan Japonism ataupun kartun-kartun manga dan anime ini. Jadi ini adalah satu fenomena globalization, transnationalism, dan bagaimana wujudnya suatu proses globalization di mana produk global itu dilokaliskan sesuai dengan pembaca tempatan. Jadi itu yang berlaku di negara kita sejak sebelum merdeka, selepas merdeka. Jadi hinggalah sekarang. Soalnya adalah sekarang bagaimanakah produk-produk global itu boleh dihasilkan supaya dia dapat memenuhi cita rasa pembaca ataupun audiens tempatan. Dan Jepun ini, kata-kata Jepun ini seperti Zuna pun tadi sebut, ialah tentang
bagaimanakah nilai-nilai komersialnya dari aspek pengkomersialan itu. Sebab dia satu produk yang bukan hanya diminati di rantau Asia, di seluruh dunia, di Amerika, di Perancis, pengaruh Japonism ini begitu kuat. Sebab itu saya berhadir satu conference di Bandung pada tahun 2013. Kita cuba mengkaji apakah sebenarnya nilai-nilai kejepunan ini yang ada dalam karya-karya seni dan kartun kita, sehingga kita bertanya di manakah sebenarnya identiti kita. Jadi soalnya ialah sekarang populariti, nilai-nilai komersial, nilai-nilai kecomelan ataupun cuteness dalam manga dan anime itu sebenarnya banyak sekali mempengaruhi cita rasa pembaca dan audiens masa ini, termasuklah apa yang tadi Zuna sebutkan tentang teknologi digital dan juga internet itu telah sama-sama menyemarakkan lagi kecenderungan karyawan-karyawan sekarang kepada karya-karya itu. Jadi saya rasa ialah kartunis kita perlu memikirkan kalau kita meminjam gaya Jepun, bagaimanakah kita harus localizekan, dan ini telah terbukti berjaya menerusi majalah gila-gila yang bertahan sehingga hari ini kerana mereka telah localizekan majalah Mad itu menjadi gila-gila yang sesuai dengan pembaca tempatan. Jadi ini adalah satu proses yang saya kira berlaku di mana-mana dan sudah menjadi semacam suatu trend juga dalam dunia kartun pada masa ini. Itu pandangan saya, Datuk. Joka, apa pandangan you, Joka? Regarding the influence of foreign cartoon. Yes. Okay. The local cartoon. Yes, I would say like young people nowadays, they are banyak exposed to all this social media, like online games, manga, and all this. So the easy access lah. That I agree with Professor. Easy access to social media, and also in certain country like Korea or Japan, the government really encourage them for the art and entertainment, and also they can get banyak funding. So these are few areas for that's why they berkembang dengan cepatnya. Especially you can see Korean movie, art, entertainment, dia punya marketing, they influence the world. So in Malaysia susah sikit pasal the government don't really look into this area, art and culture. They have to give more encouragement, especially on the freedom of speech also, and encourage people to have more critical thinking, pemikiran kritikal. All this play a part so that Malaysia punya perkembangan cartoonis industry will be better lah. Good. This is what I look at it. Cik Haili, berkenaan dengan kartun-kartun yang digemari oleh rakyat Malaysia dan juga kartunis-kartunis kita, membaca banyak buku-buku kartun ataupun meneliti buku-buku kartun daripada Jepun terutama sekali. Patutkah kartunis kita menjadi lebih kreatif dengan mengambil kira buku-buku yang famous, buku kartun yang famous daripada Jepun, dan seperti mana Prof kata, dia adoptkan kepada Malaysia punya konsep. Dia macam ni lah, pendek cerita. China beli Volvo daripada Europe, bawa balik pergi ke China, dah jadi lain. Proton, X70 dan macam-macam. Kalau dia pergi ke negara lain, dia jadi produk lain, kan? So, macam mana dengan konsep industri kartun Malaysia ni? Boleh tak dibuat adopt lebih kurang konsep macam Prof cakapkan tadi tu?
Okey, saya rasa tak ada masalah untuk apa nama kartunis atau pengkarya dia nak adopt kartun-kartun anime atau yang sebagainya. Cuma dari segi identiti, saya rasa Malaysia kena ada identiti kartun mereka sendiri untuk diketengahkan. Dan saya rasa kita dah ada seperti apa tu, kita kuat bangga juga lah, macam kita ada Datuk Lat menghasilkan kartun Kampungku, kita ada Upin Ipin, dan kalau yang apa nama tu, anak-anak sidik, kita dah ada anak-anak sidik, kita apa lagi yang kita ada. Saya rasa itu antara pelupur kalau kita nak cerita pasal identiti lah. Kita kena ada identiti sendiri ya tu. Okey. Untuk ni kita boleh nak adopt, tapi jangan sebiji-sebiji lah, nampak tak natural lah kalau kita ambil sebiji kartun Jepun untuk kita menghasilkan karya yang macam dia orang juga. Ya. Okey. Itu pendapat Cik saya. Zuna, kita kembali kepada soalan-soalan lain. Yang ini soalan daripada penonton kita, Cik Zuna. Dia nak soalan ni dijawab oleh Cik Zuna, dia tak nak orang lain jawab. Daripada Pari-Pari Alam, mungkin Cik Zuna kenal dia ataupun dia kenal Cik Zuna. Apa perancangan kartunis Zuna untuk menarik minat lebih ramai anak muda mengikuti program program rekreatif dengan seni kartun? Ya, terima kasih. Pertama sekali, sekarang dari segi untuk mendekati anak muda, saya rasa apa yang saya lakukan secara peribadi, karya-karya kartun saya, kartun-kartun yang orang sebut kartun politik itu, saya sedikit mengubah stylenya, tidak terlalu berfokus kepada antara politician lawan politician. Jadi selalu orang-orang yang orang muda, mereka tidak nampak ini. Kalau kita buat kartun-kartun pasal ahli politik A lawan ahli politik B, ataupun menceritakan tentang dasar negara, cerita tentang isu di parlimen, orang muda tidak ada kaitan ini. Tetapi kalau kita buat sesuatu kartun yang sekarang saya buat adalah yang menyentuh kehidupan mereka, isu tetap sama, tapi yang menyentuh kehidupan mereka. Contoh kalau tengok kartun semalam saya buat tentang pembelanjaan rumah, mengubah suai rumah Perdana Menteri. Ya. 38.5 juta. Ya. Saya kaitkan dengan bahawa ketika ini orang ramai sekali graduan postgrad yang menganggur. Ya, ketika graduan, ratusan ribu graduan menganggur, PM ubah suai office. Jadi ini menyebabkan mereka rasa ada kaitan dengan mereka. Itu dari segi ini. So orang kata, oh okey, ini memang marah. Kami marah ini sebab ia adalah menceritakan tentang diri kami. Dia bukan menceritakan semata-mata politik kayangan di atas. Jadi kalau kita tengok trend di Amerika contohnya, kartunis memfokus kepada dulu Trump ya, sekarang Biden dan di UK juga macam itu, khusus Perdana Menteri lawan opposition. Jadi saya cuba kurangkan itu. Saya kata sekarang ni kita harus buat sesuatu yang mendekati orang, mendekati masyarakat dan terutamanya orang muda supaya mereka selesa. Orang muda ini kita jangan beri sesuatu yang agak keras. Kita harus memberi berada di tengah-tengah supaya mereka rasa sedikit selesa dengan kartun itu dan tidak terlalu jauh daripada kehidupan mereka. Pertama saya lakukan itu secara peribadi ya. Yang kedua, saya sekarang ada buat satu kelas melukis kartun secara online. Tetapi kelas melukis kartun ini kalau kita buat, saya tidak menumpukan kepada kelas melukis kartun untuk kartunis. Sebab kalau ada kartunis ni hanya ada berapa orang. Jadi ia tidak mewakili orang muda.
Jadi saya namakan kelas ini adalah kelas melukis kartun karaoke. Jadi melukis kartun karaoke ini adalah satu konsep di mana kalau kita suruh orang menyanyi, semua orang tak berani nyanyi. Kata suara tak sedap lah, kata saya tak ikut tune. Tapi kalau pergi karaoke, semua orang nyanyi. Tapi dalam TikTok sekarang semua orang nyanyi sudah. Nyanyi juga lah, jadi mudah lah, ada lah maksudnya. Tapi ada rasa takut itu, ada rasa saya tak mau saya nyanyikan. Tapi artinya okey, tapi saya kata okey, begitu juga kita suruh orang lukis, semua orang kata tak boleh, saya lukis tak bagus dan sebagainya. Tapi saya kata okey, sekarang saya bukan nak mengajar kamu melukis, saya mengajar bahasa visual. Artinya setiap orang lepas ikuti kelas saya tu sejam 2 jam, dia pasti boleh lukis. Jadi sebab ini melukis untuk orang-orang yang tak tahu melukis. Jadi saya dah buat banyak dekat universiti dan juga beberapa tempat. Ya, of course saya dalam masalah yang dihadapi ini juga bahawa kita juga tak punya platform dan tak punya support. Dan sekarang saya terima kasih Big Blue TV ya yang sudah pun menyatakan persetujuan untuk kita buat ini dalam bentuk di platform Big Blue TV. Itu saya rasa saya nampak ini satu benda yang bagus dan sebenarnya sepatutnya banyak sudah pihak-pihak yang ada pihak penyiaran yang ada platform ini melakukan ini sudah sekian lama. Tapi saya tengok Big Blue TV baguslah telah mengambil satu inisiatif yang berbeza daripada penyiaran yang lain di mana meng-highlightkan kartun. Memanfaatkan kartun sebagai alat komunikasi. Ya, kita setelah kita mengambil tawaran sebagai digital TV rasmi untuk Kraftora pameran kartun online ni, kita mengambil keputusan drastik bersetuju untuk membantu industri kartun ini di Malaysia untuk membangunkan kembali dari segi apa-apa aktiviti yang dapat membantu membangunkan industri kartunis ni, termasuk mempromosikan di sekolah-sekolah supaya kanak-kanak boleh mula berkecimpung dan mengadakan kartun ni sebagai hobi, at least to start with. Prof, satu soalan Prof, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan di peringkat sekolah dan universiti supaya melukis kartun boleh menjadi satu profession yang menjamin masa depan? Ini satu soalan saya nak empat menjawab. Baik. Okey. Ya, terima kasih Datuk. Saya rasa buat masa ini banyak juga usaha yang telah dilakukan. Saya melihat kalau dalam konteks sekolah dan juga institut pengajian tinggi, bidang kartun ni sebenarnya boleh didekati ataupun ditangani daripada dua perspektif lah. Yang pertama ialah kartun yang diajarkan ataupun dikuliahkan dalam konteks studio praktis ataupun yang berbentuk amali seperti animasi dan juga media baru dan media digital. Yang kedua ialah kartun dalam konteks teori ataupun sejarah dan juga apresiasi. Jadi ini sudah berlaku dan saya kira dalam konteks praktikal itu ataupun studio praktis itu kita melihat bidang ataupun profesi kartunis ini bukan hanya tertakluk dalam konteks penghasilan kartun-kartun dalam media cetak ataupun dalam media penerbitan, tetapi juga potensinya boleh dikembangkan kepada bidang animasi dan juga periklanan contohnya. Sementara dalam konteks teori ataupun sejarah itu, saya kira pembelajaran mengenai kartun ini sebenarnya berjaya ataupun boleh menimbulkan kesedaran visual dan juga kesedaran pelajar tentang sejarah dan budaya negara kita. Artinya di sini kita dapat melihat pelajar-pelajar itu dapat dibina dari segi kemahiran apresiasinya, kepahamannya tentang budaya dan tamadun contohnya. Jadi kita melihat ini berlaku dalam konteks praktis studio dan juga teori. Dan bagi pendidik, saya kira kartun adalah alat bantu pengajaran yang berkesan. Kalau kita mengajar sejarah, kalau kita mengajar
politik dan sebagainya, geografi, kita boleh gunakan kartun itu sebagai satu alat bantu mengajar untuk memperjelaskan suatu fakta atau menerangkan suatu keadaan, bukan hanya kerana karya-karya kartun itu sebenarnya adalah suatu dokumen masa dan dokumen zaman. Jadinya ia wajar digunakan. Mungkin kerana nilai-nilai jenaka dan humornya juga boleh sebenarnya menarik minat pembaca. Dan dalam konteks pendidikan, saya kira kartun ini juga harus dilihat dalam konteks bukan hanya dalam konteks seni dan komunikasi, tapi juga dalam konteks budaya inovasi. Jadi bagaimana kartun dapat didekatkan dengan penerokaan-penerokaan baru dalam pelbagai bidang dan teknologi contohnya. Dan pihak kerajaan saya kira boleh menambahkan dana sebab kalau di Institut Pengajian Tinggi itu memang banyak geran-geran penyelidikan yang dikeluarkan oleh kementerian seperti Fundamental Research Grant, Exploratory Research Grant, dan banyak geran-geran yang lain yang juga dikeluarkan oleh pihak badan korporat dan swasta. Jadi saya kira sokongan oleh pihak kerajaan itu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, dan saya rasa itu mungkin akan dapat mengembangkan lagi kartun ini bukan hanya sebagai suatu bentuk komunikasi tapi juga dalam konteks inovasi dan juga sains. Itu saya kira sedikit pendapat saya, Datuk. Bos, tak ada. Joka, Tak you dengar, there? yo bos. Okay. Joka, macam mana pendapat you, Joka? Apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan di peringkat sekolah dan universiti supaya melukis kartun boleh menjadi satu profession yang menjaminkan masa depan? Ini persoalan banyak ibu bapa. Yeah. Yeah, first thing terpulang kepada kerajaan lah. But masa sekarang from my point of view not easy lah because our present government they don't know how to go out about it to promote this. First thing, they see a lot of this cartoon is just for normal entertainment. I would say if the leaders can see, then they can put more request for grant and funding, especially from primary school up. For at the moment I see is more to private college and university yang ada all this commercial art to promote. But from the primary school, secondary school, especially the government side, I don't see anything from that area lah. Kalau they can, especially in the Ministry of Art and Culture, they can see the benefit of it. Then they can dapatkan funding and they can get cartoonists like like us, Zuna and all this. They give us funding. We can do awareness and all this to really promote so that the exposure will be better. You see, because we all like, especially we do social editorial cartoon, all this, we don't have funding. So especially you want to go into macam critical thinking, about heavy topic, lagi teruk, they are not encouraged, you see, because kalau for normal cartooning banyak kat Malaysia, everybody and they just draw light-hearted issue, banyak, I think few hundreds, but really into making it as a profession kurang, because it's difficult to survive and
parent normally say, okay, you just do it as a hobby lah, okay. Tapi you want to make it as a real profession, memang tak digalakkan lah. So the government should make the first step, to give all this, freedom of to express, especially to create an awareness. You can ask us, we can go into school to promote, do event. From there akan menarik minat-minat for young people. You have to start from the young. So this is my take on it. Okay. We now want to get the view of Zuna for this question. Cik Zuna, apakah you punya pendapat berkenaan dengan soalan ini? Ya, kalau di sekolah itu saya rasa satu pendekatan menyeluruh lah ya, yang menyangkut sistem pendidikan sendiri. Saya ambil contoh ya, di Malaysia satu ketika dulu, kira-kira 15-20 tahun yang lalu, ada syarikat mengimport kereta buatan Rusia, berjenama dia Lada, dia Jeep dan sebagainya. Tetapi tak laku dan akhirnya tutup. Kerana apa? Kerana self service, dia punya service tak ada, dia punya supporting system tak ada. Jadi kalau orang beli pun orang nak repair di mana, dia jadi masalahnya. Jadi sama juga dengan sekarang. Kalau ibu bapa yang akan bertanya soalan yang sama, kalau anak saya nak jadi kartunis, betul-betul belajar, apa jaminan masa depannya? Tidak ada, tidak disediakan oleh kerajaan ya. Swasta kita telah ada, tapi yang kita bincang sekarang kerajaan harus bagi galakan dulu. Jadi sementara sebelum kita mengadakan sesuatu subjek yang serius. Sekarang ni bukan tak ada subjek dalam di universiti kerajaan ya, universiti awam, tapi kebanyakannya off curriculum. Saya juga pernah hadir masa Mulyadi jadi lecturer dulu, tapi itu atas inisiatif sendirilah, bukan inisiatif universiti kalau saya tak salah ya. Mulyadi ya, bukan satu inisiatif dari pihak universiti untuk katakan okey, kita adakan kartun ini sebagai salah satu mata pelajaran. Kerana apa kartun ini boleh jadi mata pelajaran? Kerana akan ada masa depan jika orang yang mengambil pelajaran kartun ini. Tetapi apabila tidak ada satu pendekatan dari segi jaminan, saya tak mengatakan jaminan, galakan dan inisiatif tidak ada. Contohnya saya bagi di beberapa negara, contohnya di Australia ya, baru saja dibuat di announce ataupun dirasmikan satu muzium kartun sebagai contoh ya. Ini Mulyadi baru saja diadakan di Sydney. Muzium kartun. Itu adalah inisiatif kerajaan. Muzium tak dapat diadakan kalau kerajaan tak ni kan. Kita ada di Perak tapi inisiatif kerajaan negeri untuk LAD. Dia bukan muzium kartun nasional contohnya. Itu menyebabkan, itu satu bentuk galakan. Bila orang tengok macam tu artinya kerajaan mengiktiraf kartunis. Bila kerajaan mengiktiraf kartunis artinya adalah jalan dia untuk orang tengok kartun ini sebagai satu perspektif, satu prospek yang bagus ya. Dan begitu juga kerajaan juga harus menerima. Di sini juga tidak ada seorang pun dalam kerajaan Malaysia ni, saya tak nampak orang-orang yang memegang kuasa ni tidak punya inisiatif seperti kerajaan Pulau Pinang contohnya dari segi art ya. Tidak ada itu. Dan dia tidak mencukupi kalau kartunis ni atau persatuan kartunis pergi mohon bajet. Dia akan ada bajet. Ketika dulu kalau Mulyadi masih ingat, kami juga dijemput oleh Kementerian Belia. Adalah bajet ciput nak bagi untuk buat untuk kartun kan. Jadi itu tidak memadai. Bukan persatuan yang pergi pohon untuk buat, tetapi kerajaan harus ada agenda dan bajet. Sesiap, dan itu yang tidak wujud. Bila tidak wujud itu, kartunis tak boleh hidup, tak boleh survive sebagai seorang kartun sebab kerajaan tidak pernah mengiktiraf kartun ini sebagai media komunikasi. Sedangkan di negara lain kartun digunakan meluas. Di Jepun, balik dari Jepun semua kempen menggunakan kartun. Kempen kerajaan.
TV kerajaan, kartun digunakan. Jadi menyebabkan orang kata okey, saya dapat satu bajet kerajaan, kalau dapat satu kontrak berkhidmat dengan satu kementerian menyumbang kartun 5 tahun untuk ni, dia sudah survive. Jadi inisiatif begini tidak ada, yang harus diadakan. Kerajaan harus iktiraf dulu kartun, kemudian mula menggunakan kartun sebagai satu media komunikasi yang penting untuk berhubung dengan masyarakat. Yang kedua. Yang ketiga, selepas itu harus diwujud satu mata pelajaran. Mata pelajaran yang penting sebab ramai sekali budak-budak sekarang untuk kita tahu bahawa setiap institusi seni harus faham ya. Kolej-kolej, universiti menganjurkan seni. Sekarang budak-budak tidak suka lagi lukis seni real. Pemandangan dia tak lukis pemandangan. Dulu lukis apple semua tak lukis. Figura pun ada sedikit, potret ada sedikit. Kebanyakannya kartun. Kebanyakan budak-budak sekarang lukisnya kartun. Tetapi akhirnya mereka hanya berakhir sebagai seorang guru, sebagai seorang orang-orang yang bekerja dalam kerajaan, sebagai kerani, sebagai pegawai takbir dan sebagainya. Kartun itu kekal sebagai hobi. Kenapa? Karena kalau mereka betul-betul serius, di mana jaminannya berbanding dengan yang lain. Jadi saya rasa kelemahannya ada di sini. Paling penting di sini adalah satu iktizam nak jadikan seni kartun ini sebagai satu yang sangat penting. Saya tengok jadi kerana karya-karya saya banyak dipamerkan di luar negara. Dan ada satu ketika itu contohnya di satu kartun saya tu di Belgium dibuat dalam 10 kaki. Di Belgium. 10 kaki betul-betul besar. Wah, saya rasa, kalau macam ni di tempat laluan orang. Orang tengok, at least orang kata, okey, kerajaan, dia nak buat itu, dia nak letak di tengah-tengah bandar itu, harus dapat kelulusan kerajaan. Ataupun support daripada kerajaan negeri. Saya di Geneva buat exhibition yang sebesar-besar, exhibition tu sebesar billboard. Itu atas support kerajaan negeri dan Datuk Bandar di situ. Jadi menunjukkan itu berlaku di negara-negara lain. Tetapi di kita kalau nak buat macam tu mungkin ada individu yang seorang dua, tapi tidak pada kartunis yang kerajaan tidak benarkan itu. Dan saya rasa ini harus ada iltizam dan kefahaman seni. Tidak-tidaknya macam kerajaan Pulau Pinang punya konsep tentang art. Okey, apa pandangan Cik Haili tentang persoalan ini? Okey, saya sikit. Apa yang saya nampak ada sedikit lah impak positif pada our government yang mana dia telah mewujudkan sekolah seni Kuala Lumpur. Tetapi sekolah ni terlalu sedikit di Malaysia. Saya rasa ada dalam 5 atau 6 buah sekolah saja yang mewujudkan sekolah seni ni. Dan lagi satu, macam Zuna beritahu tadi, saya agak setuju. Why not bila pasal anak saya berada di sekolah tersebut dan apa yang saya ajar di sekolah seni itu biasa seperti yang lain-lain. Nak masuk universiti pun kena ambil fine art kan. Dia menjurus kepada fine art dan tidak diberi kebebasan yang berupa macam let's say ada subjek kartun sahaja untuk di di highlight. Dan mungkin budak-budak suka kepada kartun tapi subjek tu tak ada. Yang ada cuma fine art atau yang drawing berupa ni lah tapi untuk kartun. So saya rasa kalau sekolah-sekolah seni itu boleh mewujudkan subjek kartun sebagai untuk masa depan budak-budak tu, rasa why not? Dan sekolah tu rasa terlalu sedikit di Malaysia ni. Kalau boleh kerajaan setiap negeri atau wujudkan sekolah seni ni. Itu pendapat saya lah. Okey. Cik Haili, ada satu pertanyaan daripada penonton kita kepada Cik Haili. Apa perancangan untuk dibukukan karya saudara? Semua karya saudara.
Okay, tu dalam Ini bukan saya tanya, ini penonton tanya Tanding. saya rasa itu impian setiap semua kartunis. Setiap kartunis mesti ada impian untuk membukukan karya-karya mereka untuk dijual atau dipublish lah. Cuma sekarang permasalahan tu dari segi cost atau siapa yang bertanya tu kalau dia nak sponsor saya willing untuk compile saya punya kartun dan saya alu-alukan tu. Saya alu-alukan. Okey, soalan terakhir pada semua panelis, kita bermula dengan Profesor. Apakah peranan sebenar kartunis dalam membangunkan negara kita? Ya, terima kasih Datuk. Saya sebenarnya suka melihat beberapa mencuba menghubungkan peranan kartunis ini dengan satu teori yang dipanggil sebagai teori budaya, rekayasa kebudayaan. Ini pernah saya bincangkan sebelum ini, iaitu oleh Claude Mollars, yang mengatakan bahawa dalam satu sistem kebudayaan itu adanya pembuat dasar, ataupun mungkin kerajaan barangkali, kalau kita letakkan dalam konteks ini, dan adanya kartunis dan juga para seniman, dan juga adanya khalayak dan juga moderator yang menghubungkan mereka semua. Dan saya kira kartunis mempunyai peranan yang pelbagai dalam konteks ini. Di samping memberikan kesedaran kepada khalayak terhadap sesuatu isu, saya kira mereka juga memainkan peranan dari segi pembangunan minda masyarakat secara umumnya, memberi kesedaran sosial. Dan saya juga teringat kata-kata penting kartunis Allahyarham Richard Hart. Dia pernah menyebut bahawa peranan kartunis itu adalah untuk menghibur, mendidik dan juga mencedarkan. Mungkin kita boleh bertolak dari situ dan cuba fahami apa yang telah dilontarkan oleh beliau ini. Dan dalam konteks ini saya kira kartunis memainkan peranan yang juga signifikan dari segi pembinaan tamadun sesuatu bangsa. Jadi peranan mereka juga begitu kritikal, peranan mereka juga begitu penting, dan peranan mereka juga perlu dihargai dan juga dihormati. Terima kasih. Zuna, apakah pandangan saudara? Ya, kebanyakannya telah disentuh oleh Prof. Mulyadi secara umum. Tapi saya nak go pada satu lagi peranan kartunis editorial. Yang mana kartunis yang mengkritik, dan menjadi pemerhati atau watchdog terhadap salah laku kerajaan. Kartunis yang mengkritik kerajaan atau government of the day. Kartunis yang mengkritik bertor. Ya. Jadi mereka ni sebenarnya kartunis begini sebenarnya kalau kita lihat dari segi makna sebenar bertanggungjawab dan adalah satu golongan yang penting dalam demokrasi sesebuah negara. Jadi sebenarnya Halo? mengkritik tidak. Halo? Orang yang mengkritik, hello? Okey, continue. Boleh tak? Okey. Orang yang mengkritik ini jangan dianggap musuh negara atau orang yang nak menjatuhkan negara. Tidak. Orang yang mengkritik itu kerana orang itu sayangkan negara. Kerana itu mereka mengkritik. Jadi peranan di sini ada kartunis telah berperanan, tapi kerajaan dan masyarakat selalu menyalah anggap peranan ini.
Orang macam saya selalu orang kata ini semua apa yang ini kartunis pencetus kontroversi dan sebagainya. Seorang kartunis itu untuk mengkritik dan kerana apa? Kerana orang lebih percaya seseorang artis untuk menyatakan sesuatu, ya. Artis bila dia menyatakan sesuatu, orang lebih percaya artis daripada orang politik mungkin, ya. Dan juga kartunis-kartunis ini punya senjata yang bagus, ya. Boleh itu dia boleh merentas sempadan-sempadan budaya, sempadan-sempadan umur, sempadan-sempadan sosial dan sebagainya. Jadi sangat-sangat penting, tetapi sayang sekali di sini tidak dianggap begitu. Di sini selalu dianggap sebagai orang-orang yang membuat kekacauan atau kadang-kadang musuh negara. Ya. Joka, apakah pandangan you ataupun pendapat you tentang peranan sebenar kartunis dalam membangunkan negara? Ya, peranan yang saya nampak kat sini ialah dia akan mengelakkan kebebasan bersuara dan seperti masalah rasuah, rasisme, penindasan, ketidakadilan. Semua isu-isu ni boleh dikemukakan oleh kartunis. Tetapi yang kat Malaysia sini, the response from the government kira they are not so tolerant, ya. Dia akan use the draconian law to clamp down so the government should be more mature and tolerant for us to promote freedom of speech or freedom of expression. And also cartoonists also can be a very good check and balance for our country. All this, that's all I can say. Okey, Cik Haili, apakah pandangan saudara tentang kartunis dalam membangunkan negara kita? Okey, kalau kita cakap mengenai sebuah negara, untuk sebuah negara menjadi baik adalah dia ada pembangkang yang kuat untuk check and balance. So dari segi pihak kami sebagai artis atau kartunis, kita dah ada pembangkang, kita dah ada pengkritik, dan kami sebagai kartunis ada menzahirkan kritikan melalui karya kami, kartun-kartun kami, seperti untuk menjatuhkan kerajaan. Kami mengkritik untuk baikkan, untuk kerajaan menjadi lebih telus dan So tak ada isu untuk kami bila kritik, dan kami dikenakan tindakan, dikenakan macam-macam akta. Kerana tujuan kami adalah untuk membina sebuah negara yang Okey, kita telah di hujung rancangan dan kita nak mengucapkan ribuan terima kasih pada saudara Zuna selaku pengasas Kraftora dan juga panel kita iaitu Profesor Dr. Mulyadi, kartunis kita Joka dan juga Haili, kerana bersama kita hari ini lebih daripada 1 jam. Hari ini khas lebih pada 1 jam untuk membincangkan hala tuju industri kartunis dan juga setiap kartunis dan juga pengasas-pengasas persatuan, pengasas-pengasas pameran, kartunis-kartunis yang ada amat mengharapkan sambutan dan sokongan daripada kerajaan Malaysia bagi membangunkan industri kartunis seperti negara-negara lain, termasuk juga rakyat Malaysia. Berikan sokongan dan support anda kepada kartunis ketempatan
untuk mereka membangunkan lagi banyak karya-karya dan juga mulakan karya mereka dengan teknologi baru, animation dan animator. Tanpa sokongan anda, sokongan kerajaan, mereka tidak akan dapat membangunkan karya-karya mereka ataupun industri kartun. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel-panel penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.